Tugas yang sangat mulia dan satu kebajikan yang tertulis sebagai satu kebajikan yang sangat hebat di mata Allah, insya-Allah. Jadi kita berada di rumah Allah, dipilih Allah hari ini untuk memeriahkan masjid. Maka kita bangun kembali, semak niat kita, kita datang kerana apa? Kita nak dapat apa dan hujungnya apa? Kerana itu kita kata hadis 40 dimulakan ayat hadis pertamanya Imam Nawawi apa dia kata? Mula dengan niat. Jadi kebanyakan kita kadang-kadang kenapa datang? Sebab saya AJK. Kenapa datang? Sebab rumah masjid dekat rumah saya. Kenapa datang? Sebab kan kawan ajak, tak ada kita ada benda nak buat. Ataupun apa-apalah alasan-alasan yang munasabah, tetapi kita nak bangun kembali kerana kebanyakan kita sudah pergi majlis ilmu puluh-puluh kali kot, ratus kali pada meja ni dah duduk oleh kerusi ni sudah diduduki oleh puluhan ratusan ahli-ahli ilmuwan yang dipilih. Jadi saya sangat percaya bahawa kebanyakan yang datang adalah yang hebat-hebat membantu kita untuk merasa lebih dekat dengan Allah. Jadi ini pertama kalinya satu-satunya masjid yang dalam masjid tapi ada kerusi. Ini pun satu nikmat jugalah. Selalunya kita akan jumpa bukan kerusi tapi bersila di bawah. Okay. Ini satu keistimewaan USG 4. So ini lawatan pertama saya ke masjid. Sebab itu di mana-mana masjid, lawatan pertama saya akan mulakan dengan bagaimana bercinta dengan Allah. Kita nak bangun balik kekuatan. Pertama pada saya banyak melihat dari segi akhlak, melihat dari segi pribadi, membangun hubungan pribadi dengan Allah. Kalau nak yang lain-lain, nak fiqh, nak tasawuf, nak apa, itu Al-Quran, hadis, semua itu ambil pada orang lain. Sebab fokus saya paling utama, kalau ada ilmu sebanyak mana pun tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya kosong. Ini yang ulama dulu belajar akhlak 30 tahun, belajar adab 30 tahun, tapi belajar ilmu hanya 20 tahun. Kerana kekuatan ilmu itu bergantung balik pada karakter, bergantung balik pada adab, bergantung balik pada sasiah, bergantung balik kepada kekuatan hubungan dengan Allah dari segi hatinya. Saya percaya dalam kepala kita percaya kita siapa? Puan siapa puan? Saya Syarifah. Itu soalan biasa. Kalau saya kata puan siapa? Sebab kita di sekolah ditanya begitu, betul? Tapi kalau saya tanya, kalau jawapan tadi yang sesuai jawab soalannya apa? Siapa nama puan? Betul? Tapi kalau sama tak antara siapa nama puan dengan siapa puan? Sama ke lain? Lain. Jadi maknanya sekali lagi kita semak balik soalan. Kalau saya tanya puan nak jawab macam mana? Siapa puan? Saya hamba Allah. Apa sebab dua jawapannya berbeza? Orang yang berbeza lagi. Pemikiran yang berbeza, dapatan yang berbeza, ilmu yang berbeza, betul? Keyakinan yang berbeza. Ini yang paling mahal. Anak kita tahu apa itu salah, apa itu benar, apa itu dosa, apa itu pahala. Tak solat mesti berdosa, tapi dia seronok tak solat. Apa sebab? Okey, kerana keyakinan, bukan dia tak tahu. Sebab itu sebagai motivator juga sebagai kaunselor, yang datang kaunseling bukan tak ada agama, tapi tak boleh ikut apa agama kata. Malah merasa ada agama tu payah kerjanya katanya. Sampai tu pelosok, sampai setengah mati baru nak cari agama. Saya nak buat macam mana doktor? Ada seorang pakar surgeon 5 kali kahwin, tak jumpa namanya bahagia. Saya makin lama makin kosong, makin lama makin kosong katanya. Tak tahu apa yang saya cari, gaji ratus ribu, ketua surgeon, dia hospital pakar. Ini contoh. Saya kata anda sudah ada ilmu yang sangat hebat, intelijen sangat tinggi. Allah bagi kita 4 benda: fizikal, mental, emosi, spiritual. 4 harta paling mahal. Okey? Sebab itu bila kita tanya alastu birabbikum, Allah tanya masa bila? Masa kita di alam roh, Allah dah notice kita, kamu ni siapa sebenarnya? Who are you? Betul? Kita jawab apa? Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Betul ke tidak? Allah nak endorse kat kita. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Iya, benar, engkau Tuhan kami. Di alam roh, belum ada jasad. Okay, belum ada darah, belum ada daging. Bermakna kita sudah jumpa Allah, kita sudah berbual dengan Allah
seawal di alam roh. Sebab itu kita sebelum masuk ke janin pun. Sebab itu kalau kita melihat perjuangan, kenapa orang bukan Islam berebut-rebut nak masuk Islam, dan mereka dapat Islam yang sangat benar, keyakinan yang sangat tebal, termasuk di Malaysia. Okay? Pendakwa-pendakwa hebatnya kadang-kadang kita nampak mereka lebih jauh dapat mengislamkan orang lain dibandingkan dengan orang Islam sendiri yang lahir dan besar dalam keluarga Islam. Komitmennya juga, saya ada beberapa pengalaman dengan, sebab saya terlibat sikit dalam persatuan Perkim. Jadi maknanya kita ambil kira, kalau kita tengok yang Avid Liu-nya, Ridwanti-nya, Bapak Rawi-nya punya, malu kita halim macam ni banding mereka besar macam ni. Okey, ini kekuatan. Sebab kita jangan heran, sebab dia masa di alam roh, kita tak tahu kita masuk di rahim siapa. Sebab itu tolonglah syukuri kelahiran kita, tolonglah syukuri kita, roh kita dimasukkan dalam rahim ibu Islam. Yang roh lain-lain masuk ke rahim ibu bukan Islam. Jadilah mereka lahir bukan Islam, bukan mereka tanda Islam, bukan mereka musuh Islam. Sebab itu yang hari ini kalau di Eropah beratus-ratus ribu setiap tahun yang masuk Islam, kerana kita dah endorse, Allah dah endorse kamu ni semuanya mengaku aku Tuhan kamu. Tapi bila dah besar, Tuhannya hilang sikit. Masa lahirnya kita azan dan iqamat, lepas itu anak sampai mati tak tahu azan, tak tahu iqamat. Betul ke tidak? Anak siapa pandai azan? Kecuali sekolah tahfiz pun tak semua juga. Betul? Kemana pergi azan yang kita tanam? Dari lahir tak ada ayat lain. Ayat itulah ayat pertama yang patutnya subur dan mekar dalam jiwa anak. Tapi hari ini pengalaman peribadi berjumpa dengan pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, IPT, segala bendanya, ramai anak kita dah tak tahu mengucap 2 kalimah syahadah. Tak tahu syahadah, 2 kalimah syahadah. Mari kita renew, mari kita perbaharui syahadah kita. 2 kalimah syahadah tahun 3 universiti, tapi syahadah tak tahu. Kawan-kawan jerit dari bawah, saya bawa dia naik ke pentas, mari sini bang, awak jadi ketua ni, mari kita baharui syahadah kita. Syahadah tercengang-cengang dia, ngucap, kata kawannya di bawah. Nampak tak? Ngucap. Oh, ngucap ulang 4 kali tu, ngucap ya. Bermakna jauh perkataan mengucap tu pun dari dia. Oh, saya boleh sebut tapi tak tahu makna. Jadi tak syahadahnya? Tak jadi sebab tak faham. Nampak? Ini yang sudah berlaku. Jahannam saya jumpa orang periksa je lah. UPSR, PT3, SPM, Universiti Gajah, semua. Okay? Termasuk pesara-pesara. Sebab kursus pra-pesaraan. 3 bulan lagi nak bersara, Tuan Haji, jom kita barui syahadah. Lagi 3 bulan. Bukan nak, saya bercakap sebagai kaunselor, bukan mengumpat, tapi mengambil kes. Okay? Sebab jangan tanya siapa orangnya, di mana, tak payah. Okay? Ini yang saya temui sendiri, bukan dari surat khabar, bukan dari majalah. Ini contoh. Sebab tu saya juga trainer, license trainer. Jadi banyaklah buat kursus-kursus untuk jabatan-jabatan dengan untuk NGO, untuk gajah-gajah, semua ada. Jadi berjumpa dengan berbagai lapisan masyarakat, yang moden, yang tak moden, yang kampung, yang bandar. Jangan kata yang bandar je tak lupa nak ucap, yang kampung pun lupa. Jadi balik tolong ambil kira, siapa ada cucu, semak cucu dia boleh syahadah tak? Kalau ada anak, tanya balik, jom ulang balik, mak nak dengar, kamu boleh syahadah ke lagi tidak? Kerana itu tanggungjawab kita, registerkan anak jadi hamba Allah. Kita register dapat birth cert, betul? Dapat surat lahir. Kita register lagi dapat kad pengenalan. Apa kad pengenalan anak kita dengan Allah? Akhirnya anak tak rasa kalau lawan Allah. Anak tak rasa kalau buat maksiat dengan Allah. Sebab apa? Tak rapat. Boleh nampak? Jadi jawatan paling besar apa? Apa jawatan paling besar? Pencen. Boleh nampak? Jawatan yang paling besar lah jawatan yang paling kekal. Ada di dunia, ada di
Akhirat bawa balik sampai akhirat. CEO bawa balik jumpa Allah tak? Tak. Ketua jabatan bawa balik tak? Chairman syarikat bawa balik tak? Tak. Kalau chairman syarikat besar, bawah saya ada manager noneng-noneng. Saya CEO syarikat. Di bawah saya ada senior managers, gajah-gajah semua dia. Okay? Tapi tak jumpa, tak bawa dia jumpa Allah. Akhirnya maksiat lah lama-lama. CEO dating di San Francisco. Percaya atau tidak? Bagi tahu dengan suami, saya nak pergi ni conference noneng-noneng sebab CEO. Tapi bila disiasat ke pejabat, dah jadi mengarang. Akhir suami ambil tiket pergi sama-sama. Terperanjat baru. Datang dengan siapa? Dengan boyfriend. Mana konferennya? Saya nak bercuti. Ini yang datang ke saya, kes ni, bukan saya pungut-pungut. Boleh nampak? Sebab itu yang bermasalah bukan sekadar yang muda-muda yang biasa-biasa, tapi yang atas lagi banyak masalah, kerana ruang bermasalahnya lagi besar, mengurus manusianya lebih besar. Okey, jelas hari ini kita nak bercakap, kita siapa? Hamba Allah. Ya Allah, hebat. Inilah jawatan terbesar yang kita harus bangga, harus rasa berani, harus rasa megah. Bukan, awak siapa? Hamba Allah. Hamba Allah. Saya hamba Allah. Saya hamba Allah. Tapi kalau sebut saya ketua jabatan, saya CEO, saya pengarah, saya dengan penuh rasa bangga. Tapi sebut hamba Allah, saya hamba Allah. Hamba Allah lah. Hamba Allah. Rasa macam halu hamba Allah tu. Walaupun tak ada gaji secara materialnya. Tapi kalau tak ada jawatan itu, kita tak jadi apa-apa. Sebab itu, apa pun jawatan yang dipegang oleh seorang hamba Allah, dia tidak akan sesat dengan jawatannya. Dia tidak akan sesat dengan duitnya. Dia tidak akan sesat dengan jawatan-jawatan yang dipegangnya. Apa yang terjadi di Malaysia? 60 tahun merdeka, tenteram tak kita? Lagi sakit perut ada. Sekarang dah tahu jadi macam mana. Anak kita, cucu kita ni selesai lah. Ada yang pencen, tak pencen. Ada muka pencen. Nampak macam tak pencennya kan? Kita pencen dengan kerajaan, tapi belum pencen dengan Allah. Betul? Jangan rasa pencen. Betul? Orang yang solat banyak, solat malam, orang muda ke orang tua? Orang tua, kuat ke tak kuat? Yang tidurnya banyak, orang muda ke orang tua? Orang muda, orang tua tidurnya apa? Sikit. Apa sebab? Ataupun sikit-sikit tidur? Nak dalam majlis macam ni. Aduh, tak nampak tiang lah. Saya tak nampak muka Ustazah. Ngantuk lah saya. Contoh. Kalau tidurnya sikit, makannya banyak ke sikit? Orang pencen makannya banyak ke sikit? Sikit. Atau sikit-sikit makan? Yang mana satu? Sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur. Betul? Nabi bercakapnya sikit. Kita bercakap banyak ke sikit? Sikit-sikit? Sikit-sikit. Tu masalah ni. Ngaku hamba Allah. Jadi yang kuat bukan orang muda. Yang kuat ialah kita. Kalau tarawih buat 20-nya orang tua ke orang muda? Orang tua semua. Orang muda 8-nya. Itu pun dah surah panjang sikit letih. Betul? Jadi siapa yang dah besar, jangan rasa dia lembik. Dah besar, sengsara lah. Kata pengusi sebut tadi, dah besar. Sebab tu saya tak nak bayar datang panjang-panjang. Saya pesara kerajaan. Dan adalah sikit tawliyah yang dibenarkan untuk bercakap masjid dan surah. Oh, cukuplah. Dulu kursus yang pernah diikuti, tang. Untuk apa? Dah habis dah dunia itu. Oh, bersekolah di mana, PhD di mana, bidang apa, master di mana. Macam besar. No. Tapi setelah mendaftar jadi hamba Allah sesungguhnya, hidup dan matinya, itu semua sudah jadi kecil. Dipanggil doktor, tak ada panggil doktor, sama ke lain? Sama, itulah orangnya. Esok jadi jenazah. Ini jenazah doktor, ini jenazah bukan doktor. Ada? Tak ada. Nampak tak? Maka hakikat yang kita nak bangun, siapa aku sebenarnya? Kerana siapa kita itu akan menjadi satu daya gerak dalam diri, satu daya fikir dalam minda,
Satu kekuatan yang nak dibina. Sebab itu saya bawa buku melihat Allah. Gila boleh lihat Allah gedok. Jangan main-main. Walaupun kita, Allah bukan berjasad macam kita, bukan berjisim macam kita. Allah tak berjisim. Betul ke tidak? Tapi kita harus merasa kita melihatnya. Betul? Itu yang namanya ihsan. Merasa dilihat Allah, merasa melihat Allah. Macam mana nak rasa melihat Allah? Agak-agak entahlah you. Saya nampak puan kata yang menulis di depan, pengurusi kita, dia pakai, puan pakai cincin ya puan? Okey, pakai cincin siapa? Allah punya. Hebat. Nabi pun tak dapat cincin lagi Allah. Okey, dapat cincin. Jawablah soalan saya. Okey, cincin siapa? Cincin saya. Dapat dari mana? Beli. Okey. Beli di mana? Takkan di kantin. Mestilah di kedai emas, betul? Ini kata-kata macam soalan bodoh je. Sebab kami sebagai bukan orang belajar Kairo, bukan belajar orang Universiti Madinah. Kita belajar agama membangun pertamanya keyakinan. Okey. Sebab itu kalau keyakinan tu kuat, itu satu kekuatan. Jadi cara-cara saya tak sama dengan ustaz. Minta maaf banyaklah. Kau tak berkenan, nasiblah first and last. Kita try and error. Teruklah ustazah ni. Okey. Okey puan beli di kedai, betul? Pakainya di jari siapa? Jari siapa? Di jari siapa? Jari saya. Dapat jari dari mana? Bagi ke pinjam? Pinjam. Kalau pinjam boleh ngaku hak sendiri tak? Tadi kata jari saya, betul? Ini soalan keyakinan, bukan soalan ilmu. Kalau pakai ilmu, doktor ni bodoh, tanya bodoh-bodoh punya soalan. Ingat sampai kami ni bodoh sangat ke? Sebab itu jawab je. Kita tak tahu esok muka nangki tanya apa. Betul ke tidak? Tak ada soalan bocor. Ada ke tak ada soalan bocor? Ada. Tapi kalau kamu kata siapa Tuhan kamu, marah buka. Kalau tak ada rasa cinta dengan Allah, mulut tak boleh sebut Allah. Kalau tak ada karakter Rasulullah dalam diri, dalam kehidupan harian, kamu tak mampu sebut Muhammad. Jangan kata, ya kita tahulah soalannya bocor dah. Marah buka, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa kitab kamu. Kalau kamu ada kitab tak pernah pegang, tak pernah faham, tak pernah baca, tak pernah rasa cinta, tak jadikan buku nombor 1, kamu tak mampu sebut Al-Quran. Ini belajar blok kita sahut punya pula, lompat je. Saya ni semua ada caca marbanya. Dia pasal lain sikit daripada yang lain lah, laser sikit tu. Tapi TV OC yang laser tu dia berkenan. Contoh. Okey. Maka kekuatan yang kita ada mohon, pakai tangan, pakai jari, pakai cincin di tangan siapa tadi? Jari milik Allah. Yang mana satu? Milik Allah, pinjam dari Allah. Which one? Be firm, be clear. Sebab kita nak jaga anak cucu. Pinjam dari Allah. Kalau pinjam dari Allah, apa tanda pinjam dari Allah? Allah ambil balik, betul? Jari ini milik Allah, betul? Pinjam dari Allah, betul? Kalau pakai barang pinjam, apa nak buat? Pulang balik, datang barang kosong, baliknya kosong tak? Sarif, datang kosong, balik kosong. Datang bersih, balik kotor. Nampak dah? Kenapa Allah bagi kita tangan? Untuk ibadah. Ya Allah, ini kekuatan. Jadi sekali lagi, kita tidak akan mampu rasa cinta dengan Allah kalau kita tak pernah tahu who am I. Siapa aku? Okay, siapa aku? Aku hamba Allah. Dari mana? Dari titik air, titisan air yang paling tak guna, paling hina, nofah. Air mani yang tak ada harganya langsung. Betul? Tetapi setelah jadi orang, diberi jasad, diberi jiwa, diberi daging, betul? Kita jadi mulia ke jadi hina? Maka sekarang jangan hidupnya
Hina di mata Allah, bukan hina di mata manusia. Dah garanti duduk pun USJ. Jangan main-main. Sebut USJ maknanya orang apa? Orang kaya. Siapa kaya angkat tangan? Mati katak tak ngaku. Siapa orang miskin angkat tangan? Tak ngaku juga. Atau macam mana? Saya tak pasti saya ni orang kaya ke orang miskin. Oh, sederhana. Sederhana tu kaya ke miskin? Kalau tak miskin, halah, kenapa teruk sangat ngaku? Ya Allah. Sebab itu keliru sampai mati. Tak tahu aku ni kaya ke miskin. Kau tengok rumah, tapi Nabi pesan kamu tengok rumah, masuk rumah orang tunduk. Jaga mata kamu di 3 tempat. Masuk masjid jangan tengok telekong orang, jangan tengok beg orang, jangan tengok macam. Ingat kamu akan berjumpa dengan Allah sahaja, itu di masjid. Okay. Masuk rumah orang jaga mata, jangan pusing keliling. Nampak tak? Tapi itu ya Allah. Segala nak tengok sebab dah belajar tapi tak pakai. Itu baru cerita penglihatan je. Kita tadi baku tangan je tak selesai lagi, betul? Apa tangan yang paling mulia? Tangan yang memberi. Memberinya ikhlas ke tak? Memberi kerana orang ke kerana Allah? Jaga anak kerana? Kan kerana anak saya. Jaga rumah kenapa? Sebab dia rumah saya. Jaga kereta sebab apa? Sebab dia kereta saya. Saya yang beli. Saya aja. Sebab tu datang jari saya. Selagi kamu ada saya, putus hubungan dengan Allah. Jangan main-main. Bukan nampak macam gurau-gurau. Soalannya macam bodoh-bodoh. Tetapi itulah nak membawa kita kepada keyakinan. Tengok tangan, syukur alhamdulillah, tangan ni belum sedekah ini ya Allah, tangan ni belum zikir ya Allah, tangan ni belum buat apa-apa gini ya Allah, belum ada kebajikan Allah. Nangis tengok tangan tak buat apa. Macam mana tangan ada pahala? Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Ya Allah, hari-hari aku tadi tangan di bawah, bila aku agaknya tangan aku nak di atas. Nak tunggu kaya, sederhana. Tak kaya-kaya juga. Tak nak ngaku kaya. Padahal Subang Jaya, USJ segala itu memang tempat orang. Sebab itu perompak landung ramai. Sebab kawasannya kawasan orang kaya. Mana ada orang rompak ke bawah Medan? Betul? Ini kekuatan. Sedarlah siapa kita. Kalau kita kaya tapi tak ngaku kaya, kita kufur nikmat. Ada tudung berapa banyak? Puan ada berapa tudung? 30 lebih. Tangan main-main, 2 muka, 4 muka, 6 muka, 8 muka, semua ada. Tapi bila tanya kamu orang kaya ke miskin, sederhana. Orang sederhana tak ada tudung banyak-banyak dah. Orang sederhana isteri Nabi 2 je jubahnya. Kita berapa jubah? Tu ada kat luar gantung lagi tu. Ada tak yang berkenan? Padahal ada rumah ada 4 lori dah jubah, tapi nampak kelip-kelip. Ini pasien baru. Baru masuk. Apa pasien yang ada kita nak ada? Badannya satu je. Betul? Sebab itu namanya nafsu. Betul? Maka sekali lagi siapa kita? Hamba. Masukkan ke dalam urat saraf, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam daging, masuk ke dalam setiap titisan darah. Saya hamba Allah. Tak ada siapa yang kita takut kecuali Allah. Dia tengok orang lalu je dah, ish, nampak lain je orang tu. Ada orang tengok je tu, ish, tahu ada masalah. Kenapa? Kita lebih banyak bergantung dengan manusia, tidak bergantung pada Allah. Baca inna solati wa nusuki berbuih-buih, tapi keluar solat tak pakai. Nampak tak? Maka hari ini sampai mati, saya hamba Allah. Kamu nak apa? Apa yang saya boleh bantu? Sebagai hamba Allah aku boleh cakap apa? Sebagai hamba Allah aku boleh bagi apa? Sebagai hamba Allah aku tengok apa? Sebagai hamba Allah aku doa apa? Sebagai hamba Allah aku bagi apa? Jangan senang tak berbuat apa-apa.
Sebab inilah bukti yang nanti nak masuk syurga, nak masuk liang lahat ni. Betul atau tidak? Tangan yang di atas itu mulia, maka tangan ni dapat selamat kita dari api neraka. Kenapa nak genggam? Nak bagi tu setengah mati takutnya, setengah mati menyesalnya, setengah mati susahnya, tak tahulah nak bagi satu, kita ada dua je. Dah ada dua tak cukup, kita ada dua je, macam mana nak bagi? Padahal satu boleh bagi, minum seorang. Mana boleh straw satu? Gelilah. Allah. Kerana kita tidak melihat orang itu sebagai hamba Allah. Kita tidak melihat kucing itu sebagai makhluk Allah. Maka bangun balik kekuatan. Saya minta maaf lah macam gaduh. Mana dia ceramahnya kita gaduh-gaduh kan? Kita pula ada sejam, aku biru Kena ikut si Al-Falah saya dapat 2 jam. Okey, contoh. Bukanlah nak ikut. Okey. Kontraknya sejam je weh. Jangan ubah kontrak. Ni kekuatan yang kita nak bangun. Jelas atau tidak siapa kita? Siapa kita? Kita nak ke mana? Apa bekal kita nak ambil? Kita nak balik ke mana? Okey, ini kekuatan. Jadi tadi kita kata jarinya jari siapa puan? Jari. Jangan kata milik saja, pinjam. Kalau milik Allah kamu tak berat pakai. Matahari milik Allah, bulan milik Allah, kamu tak dapat pegang dong. Langit, awan, angin, segala udara tu milik Allah, kita tak boleh pegang. Nak masuk udara dan segelas jadilah. Boleh? Tak boleh. Yang ada pada kita, sebab itu Nabi pesan, kamu tidak mampu cinta Allah, tidak mampu kenal Allah kalau kamu belum kenal diri kamu. Kenal diri kamu, sebab bukti kecintaan Allah, bukti kasih sayang Allah, bukti keagungan Allah, bukti kebijaksanaan Allah ada di jasad kamu, ada di tubuh kamu, ada di mata kamu. Kebanyakan kita lupa kenal orang sebelah, tapi tak kenal diri aku ni siapa? Siapa sombong kat tangan? Tak. Siapa kedekut kat tangan? Takut juga nak bagi, letih juga. Muka orang yang susah senyum itu kedekut. Alah, macam tabuk gigi kalau dia ketawa senyum. Latih diri supaya senyum, sebab senyum tu tanda kamu senang hati. Senyum tu tanda kamu sehat. Walaupun dah dekat 70 umurnya, tapi itu ayat siapa? Ayat orang yang melihat. Betul atau tidak? Jadi kekuatan, kenapa kita makin tua makin nak sihat? Sebab kita nak dapat collection. Nak buat collection sebanyak-banyaknya. Dulu lara 4 hari 4 malam. Ya Allah, musim sekolah pakai short lagi, bukan pakai skirt lagi, pakai short. Ya Allah, terloncat sana terloncat sini, tak malunya. Tudung saya cerita lah. Itu zaman saya. Okay. Aduh, cikgu buta, ustaz buta. Cikgunya Melayu, ustaznya tertonggok. Biar je kita tak pakai naruh tak. Kerana ketika itu orang tidak melihat ada Allah, orang melihat kerja. Tak boleh, ini pun tak boleh cakap. Walaupun salah dari segi agama, kita tak sumbat salah tak habis. Okay, saya sampai ke college masih pakai seluar pendek main. Tak aku ke? Atas arahan. Dia peduli apa kamu ambil kursus apa. Tapi kalau masa PJ, kamu mesti pakai pakaian PJ. Dia peduli apa kamu berdosa ke tidak. Yang berdosa ustaz-ustaz lah, buat tak tahu je. Contoh, konon kita nak jaga, bukan kita salah. Tapi dosanya ke siapa? Ke kita. Sebab itu taubatnya banyak-banyak, non-stop. Astaghfirullahaladzim. Aku dulu ya Allah ngadu dengan Allah, Allah tahu. Tapi kita nak mengadu menunjukkan penyesalan. Baru namanya taubat. Nampak dah? Maka sekali lagi kita bangun kekuatan balik bahawa kita hamba Allah. Sumbat pada telinga anak, sumbat pada telinga cucu. Okey, tangan milik, tangan pinjam. Puan tengok saya pakai mata siapa?
Mata pinjam dah. Dia telinga yang dengar ceramah saya. Pakai telinga siapa? Tadi kaki dari rumah sampai ke masjid. Pakai kaki siapa? Kaki pinjam dari Allah. Jadi Allah jauh ke dekat? Berapa dekat? Macam tak nampak dekat je. Di hati. Oh, letih lagi. Kalau setakat di hati, siapa tahu? Sebab itu syahadah itu, iman itu ada di mulut, ada di otak, ada di hati, tapi paling besar ada dalam penampilan, ada dalam amal. Kalau tak ada dalam amal, 4 lori pun besarnya dalam hati, tak keluar. Tak boleh. Sebab itu iman itu macam bunga. Bunga yang wangi. Bunga apa yang wangi? Bunga ros, bunga tanjung, bunga apa benda. Kalau besarnya bunga tu, kalau bunga tanjung tu halu je. Tapi bila malam lalu angin, wanginya. Ni ada apa ni ya? Tu orang ada dulu tak boleh dengar wangi. Kata ni ada benda turun ni. Tiba-tiba wangi je. Ya Allah. Boleh nampak? Jelas. Mesti keluar. Kalaulah bunga ros itu tak kembang, apa jadi pada wanginya? Iman itu seperti wanginya dalam bunga. Bunga tak boleh berhenti. Aku tak nak kembang lah, aku dah simpan je wangi aku ni. Boleh ke tidak? Iman kita mesti terpapar, terkeluar dalam ibadah, dalam amalan, dalam kerja harian, dalam aktiviti harian, seperti bunga yang menghembuskan wangi-wangian. Dia tak boleh berhenti. Bunga ros jangan kembang, aku tak nak kembang. Tak boleh. Tak boleh. Jadi jangan lagi kata imannya hanya ada di hati. Iman saya ada di semua. Dalam pertuturan saya, dalam mata saya, dalam telinga saya, dalam pergaulan saya, dalam kerja saya, dalam ibadah saya. Bukan ibadah fardu ain sahaja. Iman saya ada pada masa saya dengan anak saya, masa saya dengan cucu saya, masa saya dalam majlis, masa saya pergi kenuri, masa saya pergi pesta. Ada lagi pergi pesta? Tak ada kot. Tak. Pesta Pulau Pinang. Ya juga. Jangan main-main. Ortodok sangat doktor ni. Malamnya orang tua. Contoh. Boleh nampak? Tak cukup di hati. Kerana hati itu raja, otak itu Perdana Menteri. Siapa ikut siapa? Raja ikut Perdana Menteri atau Perdana Menteri ikut raja? Saya bukan orang politik, jangan susah hati. Kadang-kadang sensitif. Ini macam orang sekarang apa parti PH. Tak tahu lah ni orang PH ke. Kalau dulu ini orang BN ke orang BA ni. Saya pergi semua pentas, tak boleh apa. UMNO panggil pergi, PA punya PAS pergi, PR pergi, segala pergi. Sebab kita pendakwah, kena jumpa semua orang. Sebab kita nak semua orang masuk syurga. Tak kira partinya apa. Betul? Nanti bangun kekuatan balik. Kita harus nampak imannya dalam penampilan. Imannya di hati. Siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Tapi anak kena tahu. Anak mesti rasa mak saya tu baik. Kalau orang baik, mana kita tahu orang tu baik? Siapa baik? Angkat tangan. Udah tak ngaku pula. Tu macam mana? Tak ada orang baik di sini. Ya Allah. Ngaku lah. Semua baik-baik. Tapi orang Melayu kata kalau baik tapi baik-baik. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Siapa kata jangan buat baik berpada-pada? Buatlah baik sampai mati. Oh, dia kita tolong dia, kita tak tolong dia, kita tolong dia je. Sebab dia dekat rumah saya, dia tu tak tahu je ke tidak. Pura-pura ke apa? Ni minta sedekah ni susah ke apa? Ni ada penaja ni. Macam-macam setan bisik. Allazi yuwaswi sufi sudurin. Di mana setan berbisik? Ke telinga tak ada apa-apa. Ke sini. Ini yang menjadi masalah. Cuba pegang tangan kiri anda.
Ada apa kat situ? Jantung. Siapa yang gerak jantung anda sekarang? Allah jauh ke dekat? Dengan duit anda sekarang jauh mana jauh? Jantung dekat ke duit dekat? Tapi yang diingat apa? Mana beg saya? Saya letak beg ke mana tadi? Tu bawah begnya. Tapi ingat setengah mati. Dia ke lagi. Mesti letak depan. Jantung di dalam. Yang hari-hari belum pernah berhenti. Betul? Siapa jaga? Rasa tak? Terima kasih ke tak? Berapa kali syukur? Selalu. Hari-hari syukur. Bukan selalu. Syukur Alhamdulillah masih boleh bangun, ya Allah. Aku ada jemputan hari ni, ya Allah. Bantu aku hidup sampai besok, ya Allah. Lepas itu terpulanglah macam mana. Betul ke tidak? Sebab kita hidup bukan sebab hanya Allah je. Doa dari karya. Pasti orang yang jemput, ya Allah, tunggu panjang umur Dr. Rubiah tu bagi dia sihat supaya boleh datang majlis kita tak malu gitu. Betul ke tidak, doktor? Jangan main. Contoh. Artinya sekali lagi iman di mana? Dalam amalan harian. Kerana dia tak ada orang dalam amalannya nampak tapi di hati pula tak ada. Kalau ikut tak ada kuasa nak membagi, tapi dah semua orang bagi. Kalau ikut hati tak nak pergi lah, tapi dia semua orang pergi kan, macam mana? Ramai selalu tak ayat tu keluar. Selalu. Bermakna amalnya tidak dari hati. Senyumnya selfie, hati tak senyum. Letih. Ini recording ni, jangan main. Minta maaf banyak. Nanti edit lah sikit. Jangan nganga tu keluar. Saya susah hati recording tu. Jangan keluar raw. Keluar yang cantik-cantik je lah. Muka memang cantik kan, tapi ke tengah habis tu letih juga. Tapi tak takut dengan rakaman. Biar dia rakam. Mudah-mudahan ada ayat dalam yang salah, mesti ada satu yang betul. Betul? Sebab itu jangan takut memberi. Ada orang, saya tak biasa rekod, saya tak tahu jadi macam mana. Nanti orang tengok macam mana. Lantaklah orang tengok macam mana. Betul ke tidak? Sebab itu Nabi berdakwah dengan orang apa? Orang Quraisy, orang kafir. Ini dakwah dengan orang apa? Orang Islam. Kenapa takut? Betul atau tidak? Maka panggil lagi, panggil tak panggil dah. Ada masjid lain panggil. Ini kekuatan. Jangan takut lesen. Kita sebenarnya tak boleh kasar-kasar. Nanti orang tak panggil kita macam mana. Buat kerana Allah je. Rezekinya dari Allah. Betul ke tidak? Jantung dekat ke jauh? Dekat. Berapa kali syukurnya? Sekarang bangun tidur je, terus pegang jantungnya dulu. Duduk dulu, ya Allah, ya Tuhanku, syukur Alhamdulillah jantungnya jalan. Daripada duit, syukur Alhamdulillah dapat duit. Masuk beg-begnya jauh. Siapa gantung duit je kat sini? Ada tak? Letak bawah, tapi otak kita ikat ke beg lebih banyak daripada ke jantung. Apa jadi kalau aku pikiran salah, jantung ni sakit? Apa jadi kalau kena marah, jantungnya sakit? Lama terperanjat, sakit jantungnya. Pergi IJN. Nak masuk tak boleh, setengah mati nak tengok pesakit IJN. Awak siapa, di mana tu, yang apa hubungan dengan pesakit? Banyaknya soal. Macam muka nangki. Itu jeran saya masuk pergi melawat pesakit IJN. Astaghfirullah. Siap screen gambar doktor, tengok sini. Ya. Ngapa salah ke apa? Nak tengok orang sakit ni, ziarah ibadah ni. Tak boleh lama, 10 minit je ya. Siapa duduk 10 minit? 1 jam orang. Boring tak pun dalam buat? Boring. Selagi dia boleh bercakap, dia suruh kita bercakap. Betul? Jadi sekali lagi bangun kekuatan. Imannya di mana? Allahnya di mana? Keyakinannya di mana? Dah tak berani sebut dah. Dalam seluruh kehidupan. Oleh itu tolong sayang ni, bangun pagi, ya Allah, Tuhanku, syukur Alhamdulillah, ya Allah, otaknya masih normal, ya Allah. Aku pakai otak ni dari lahir sampai sekarang masih normal, ya Allah. Okay, hari ini yang anak-anak yang tak normal datang counselling.
Jas satu, hari-hari dapat telefon anaknya pukul orang. Normal tak agak-agak? Allahu Akbar. Pergi sekolah khas di Bukit Jelutong, nampak muka mak ayah semua normal, tapi anak semua autism, pula slow learner lah, gajah rimau. Jangan main-main. Dan semua muka tu muka tak gembira. Sebab sekolah tu sekolah khas, sekolah anak tak normal katanya. Bila tak normal mukanya macam mana? Sakit. Saya kata syukurlah, anak yang ini yang doakan awak banyak-banyak. Anak ini anak calon syurga. Oh, abang ubah sikit. Tidak. Alah, dia ingat beban je. Di mana anak ni, saya ada anak normal, ada anak tak normal, mana lebih baik? Mesti dia kata anak normal, betul? Tapi Allah kata yang paling baik anak tak normal tu. Nak kamu dekat tak dengan Allah? Kamu banyak tak syukur dengan Allah? Anak ini anak tak ada dosa. Anak ni tak ada beraban gulu gili. Anak ni tahu yang baca doa je. Kalau anda ajar dia berdoa. Kalau anda ada iPad, papap, Doraemon je lah. Nampak tak? Jangan dia tengok cacatnya. Kita ni semua cacat ni, betul? Siapa tak ada dosa kat tangan? Gila, betul? Balik umrah je macam kata ada dosa. Betul? Belum tahu Allah ampun ke tidak kita. Walaupun tahu wak. Betul atau tidak? Sebab itu datanglah balik jumpa Allah dalam keadaan bukan sekadar di Mekah Madinah. Kenapa Mekah Madinah takut sangat dengan Allah? Jangan cakap elok ni Mekah Madinah ni. Jangan gaduh-gaduh ni Mekah Madinah ni. Hujan tak hujan pun panting pukul 4 pagi kerja masjid, balik sini 4 pagi. Allahu Akbar. Masjid depan rumah lembab pagar je. Tapi kat Mekah Madinah hujan pun. Ini yang saya perhatikan. Kenapa takut sangat di Mekah Madinah? Cakap elok. Jangan kata tu. Sini cash tak? Bumi Madinah dengan bumi sini sama ke? Siapa pemiliknya? Ya Allah. Buatlah dosa di bumi yang bukan milik Allah. Ada tak? Ada tak? Sebab itu Ibrahim Idham, seorang pemuda datang. Ya Syekh, saya ni nak buat maksiat. Boleh ke tak boleh? Boleh, no problem. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kamu boleh buat maksiat dengan syarat bukan di bumi milik Allah. Rumah kita di bumi siapa? Rumah kita di tanah siapa? Tanah siapa? Siapa bayar cukainya? Siapa bayar cukainya? Kita. Ramai orang kata ini rumah saya, ini tanah saya, ini kebun saya, ini segalanya saya. Rasa-rasa betul ke salah? Ini pokok saya walaupun luar pagar. Jangan ambil. Betul ke tidak? Saya yang nanam. Ada hamba Allah, doktor, saya pokok mangga ni tak boleh tunggu masak. Nampak kuning-kuning sikit, petik lah. Kalau tidak orang lalu je metiknya. Saya kata untung juga sedekah. Tu kita tak sempat makan, macam mana? Sebab dia nanam bukan tujuan sedekah. Dia nanam tujuan saya nak makan. Nampak tak? Mana untung? You makan ke you sedekah? Sedekah, tapi bungkus punya bungkus. Ya Allah, saya belum lalu lagi kawasan ni, jadi terlalunya begitulah. Luar pagar bukan tanah kita. Dalam pagar tanah kita kan? Dah takut dah tu. Datang kesedaran, Allah bagi ilmu. Tidak ada bumi yang kita punya, pinjam je. Kamu bayar cukai je. Tak bayar cukai pintu. Rumah apa? Dah tak berani dah tu. Betul tak? Rumah ampun. Punya lelasak. Macam begitulah orang kampung. Sebenarnya dah pukul 10. Nampak tak? Tak, kalau ikut mesej saya dapat 9.10. 10.30.
Okey, pas. Confirm katanya. Boleh sikit lagi? Jelas. Kita rasa kita punya, ini rumah kita, ini pokok kita, ini tanah kita. Engkau nak buat apa? Wah. Okey, sebab itu kita kata Ibrahim Idham ialah orang yang, atau ulama atau sufi ataupun wali yang paling banyak mengurus hati, mengurus akhlak. Kerana kalau hati tak dekat dengan Allah, ibadahnya sakit, ibadahnya penat, ibadahnya pura-pura, ibadahnya bermusim. Saya datang kalau ceramahnya ABC, kalau D tak nak datang, tak sedap loh. Pilih pula tu. Oh, ustaz ni, alamak, ustaz ni ngantuk. Bukan ustaz yang ngantuk, kita ngantuk. Kita nak yang elok aje. Ilmu ni ada elok, ada buruk ke? Tak ada, datang je lah siapa pun. Ngantuk-ngantuk sikit pun banyak cakap apa. Betul, pilih-pilih tu letih juga. Boleh nampak. Jadi bangun balik kekuatan. Siapa kita? Hamba Allah. Apa yang jadi milik kita? Tak ada. Ni hanya mandi 3 kali sehari, kita punya ke ni? Jangan pinjam. Betul? Nanti pulang balik. Ini keyakinan. Sebab itu jagalah dia sebagai barang pinjam. Bila barang pinjam, jaganya hati-hati. Betul? Tangannya tak pegang yang haram, mata tak tengok yang haram, mulut tak keluar yang buruk. Siapa tak gosok gigi ni? Katakan. Ada tak orang tak gosok gigi? Tak ada. Apa sebab gosok gigi? Bersih. Belum jadi ibadah, baru jadi tanggung jawab. Betul? Kenapa gosok gigi? Kebersihan. Betul? Betul ke kebersihan? Kalau setakat kebersihan, kita sebab apa mandi? Nak bersih. Apa sebab nak bersih? Nak ibadah. Jadi sekali lagi kita kata, kenapa gosok gigi? Ibadah ke tanggungjawab? Tadi untuk kebersihan, sekarang belum ibadah. Cepat benar tukar lidah. Boleh nampak. Bila kita bercakap dengan iman, jawapan jadi lain. Bercakap pakai otak, jawapan jadi lain. Mana ada orang tak gosok gigi? Walaupun tak solat, dia gosok gigi. Perompak lanun gosok gigi, betul tak? Jadi sekarang ini kita tidak hanya jalankan tanggungjawab. Siapa masak sendiri angkat tangan? Semua masak sendiri. Yes. Kadang-kadang je. Ada orang kadang-kadang, ada yang buat hari-hari. Betul? Betul. Apa sebab puan masak, puan? Yang angkat tangan tadi tu. Apa sebab masak? Tu saya tolong. Bawah datang tak ada orang tolong Sebab puan masak. Jawab dengan ikhlas. Salah tak apa. Saya tengok jam ni. Nak makan. Betul? Nak makan. Kenapa masak? Nak makan. Jadi masak kerana siapa? Kerana perut. Ya Allah. Tadi kata masak kerana nak makan. Cuba benar Kerana bunga ni pula jatuh lagi. Dah geram macam pasal? Minta maaf lah orang USJ. Habis hiasan kami. Betul-betul jadi padang bola. Okay. Maka masak kerana nak makan, dia jadi tanggung jawab. Kenapa masak? Nak makan. Allahnya di mana? Sebab itu lepas masak penat. Betul? Saya masak sebab anak dan suami nak makan. Balik-balik suami kata saya dah makan. YB belanja. Apa puan rasa, puan? Marah, geram. Ada. Tapi sakit tak hati? Kalau dah makan, kenapa tak telefon saya? Kami makan Maggi je, tak payah masak. Faham? Nampak tak? Sebab kita buat kerana kita buat kerana manusia. Kita tak buat kerana Allah. Sebab itu Allah kata, kalau kamu buat kerana manusia, bergantung dengan manusia, mengharap dengan manusia, kamu akan jumpa namanya kecewa. Jadi ubah.
Saya masak kerana Allah. Jadi ibadah. Kau makan tak makan, nombor 10. Esok simpan masuk freezer. Betul ke tidak? Kenapa nak bengok-bengok? Ya. Takut cakap. Dosanya bertambah, penatnya bertambah. Sebab kita tidak masak dengan iman. Kita masak kerana orang, kita masak kerana bukan kerana Allah. Jadi masaknya tak sedap. Tapi kalau masak kerana Allah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, ya Allah, jadikan makanan ini sedap, ya Allah, jadikan suami aku jangan barang, jadikan anak aku masuk syurga, jadikan anak aku terang hati, jadikan mak aku, jadikan. Bahagia tak? Boleh nampak. Sebab itu kita kata ada energi, ada aura, ada vibration. Okay, kalau pun tak suka saya, vibrationnya sampai tak. Kalau kita tak suka orang atau orang tak suka kita, tiba-tiba kita tak pernah jumpa, tapi kenapa kau tak tegur dia? Dah tak berapa nak selera. Macam tak ngam dengan saya. Sebab itu pilih tempat duduk. Kau timbas sebelah, kau duduk sebelah kau. Sebab kita nak duduk dengan orang yang energinya sama, yang kenal kita. Aku tak nak duduk sebelah orang tak kenal. Betul ke tidak? Vibration dia, energi dia, aura dia tak masuk. Sebab kita musuh hati. Kita tak suka dia pasal apa? Dia tak suka kita, tu dia punya pasal. Tapi saya tak boleh tak suka dia. Faham tak? Jadi energi kita positif ke negatif? Kalau kita suka dia, lantaklah pakai baju macam mana pun. Separuh ke suku ke, ya Allah, bagi dia banyak sikit baju, ya Allah. Bagi dia saiz besar sikit, ya Allah. Ya Allah, datang musik pakai begini. Esok dia datang lagi tak? Tak datang. Boleh nampak. Ni, ini menyebabkan kita masuk neraka, dah gosok gigi ni. Tapi sebab gosok gigi nak sehat, nak bersih, bukan gosok gigi kerana ibadah. Ya Allah, putihkan perkataan yang keluar daripada mulut aku. Macam mana kau putihkan gigi aku? Nak giginya putih, perkataannya tak putih. Oi, pergi mana? Lama tak nampak. Engkau tak nampak aku ada. Lagi kenal, lagi kasar. Jadi anak jadi meragam, tak tahu mak aku ni cakap elok ke tak elok ni. Nampak ada. Kenapa kasut? Oi, sini dah. Saya kata, kenapa panggil oi? Oh, itu kawan lama saya. Kami ni dah biasa-biasa kamcing. Astagfirullah. Patutnya lagi kamcing, lagi santun, supaya anak belajar. Dengan suami, oh minumlah, ha, kata nak minum ni, ha. Apa lagi? Atas meja ambil je lah. Tapi kalau orang datang, silakan. Pening air yang dah kena terbalik, dah kena tegak. Tak masuk video kan. Contoh. Nampak nak kenapa berbeza? Layan anak orang dengan layan anak kita, kenapa berbeza? Kita kasih tu anak kita, kita terlupa itu amanah dari Allah. Suami ada lembut sikit. Tapi kalau suaminya gegasi, oi. Sama-sama, oh dia lempang saya pun lempang dia. Dia tumbuk saya pun tumbuk dia. Ada klien dah, jangan main-main. Dia ingat saya kecil ni, saya tak kuat ke? Sudahnya lebam-lebam. Siapa yang lebam-lebam? Kita, sebab daging kita tak kental macam daging lelaki. Akhirnya saya pergi doktor, dapat surat. Macam kuat sangat. Saya geram. Dia senang tumbuk saya pun alah, agak-agak lah. Contoh, jelas tak nak bagi tahu siapa kita aja ni. Kita ni dekat ke tidak dengan Allah? Kita ni merasa banyak tak kali sebut Allah? Betul? Jelas. Allah di mana? Jantung anda di mana? Dekat dengan duit ke dekat jauh dengan duit? Jauh. Ingat ni, ada orang duit yang kena rompak beg yang tersamun. Rumah masuk berjuri, ambil bakul emasnya. Saya ada kawan toko mental, pergi, dia melancong ke luar negara, tinggal bakul
mas pusaka. Balik 6 bulan cuti. Sedih sebab emas hilang. Tinggalnya orang gaji buka lah pintu. Tingkap tak pecah, pintu tak pecah, macam mana barang saya boleh hilang? Baguslah tu orang buka pintu lah. Siapa tinggal orang gaji je? Dia pun bergaji-gaji lah. Nampak ni kekuatan. Kita sayang harta ni, tapi tak sayang tangan yang berdosa ni. Tak sayang mata kita yang nak bawa jumpa Allah ni. Tengok macam-macam muah-muah. Jaga-jaga selfie-selfie, jual-jual muka. Bukan semua orang suka kita. Bukan kita cantik sangat. Tapi mati-mati. Jom. Tak muka macam mana entah. Okey, bukanlah marahnya kecil hati belakang. Doktor tak nak selfie lah. Tahu dah. Bukan itu tujuannya. So jaga apa niat kita selfie. Nak simpan gambar. Bukan nak jual gambar. Nanti WhatsApp ya, WhatsApp. Betul tak? Lepas tu nak buat apa gambar tu? Tak buat apa, ujungnya terpenuh. No more space. Apa buat pada gambar? Delete. Ke depan. Bodoh ke tak pandai? Nampak tak? Segala benda nak digambar. Ya Allah, nampak tiang elektrik gambar tak? Ada orang yang pengen. Nampak bas lain sikit, pasar lain sikit, ya Allah, bangunan lain sikit, pokok lain sikit, semua gambar. Lepas tu no more space. Tak boleh lah Datuk macam ni. Yang penting-penting je lah. Muka dah cantik, dah tak payah nak simpan-simpan gambar orang. Sebab kita tak tahu orang tu amanah ke tidak dengan gambar kita. Bayangkan gambar-gambar kita tu kutuk orang tak pasal-pasal, kita dapat, dia dapat. Ya Allah, ini nama Dr. Rubian. Ya Allah, lasernya. Dia datang kat surau kau lah. Tak sakit perut kita. Saya dapat pahala lah. Awak kan dapat dosa. Tunjuk gambar. Tahu doktor dia datang masjid kita. Ya Allah, dia ni memang laser gila. Bagi dosa kat orang tu. Memang saya laser. Buat macam mana? Kau tidak tak nampak. Kau tidak tak masuk. Kau tidak tak rasa. Kau tidak tak berubah. Kita bukan nak ilmunya, nak berubahnya. Siapa pergi umrah balik tak berubah, kosong umrahnya. Siapa pergi haji tak berubah perangainya, tak berubah perkataannya, tak berubah ibadahnya, tak bertambah baiknya, kosong. Melancong Sebab itu berapa ramai orang pergi umrah. Ni cuti sekolah, siap kau. Macam pergi orang pergi haji. Punya ramai anak halu. Angkut dia semua sebab duit banyak. Tapi bagi tahu tak kita pergi umrah untuk apa? Apa yang nak diubah? Ini contohnya pengalaman bawa grup-grup pergi umrah. Mekah Madinah, geram tanah ni, takut sangat. Baru sampai airport Jeddah je. Asal lama sangat doktor. Mana dia? Sampai ke air zam-zamnya mana? Oh Allah, saya pun tak ada air zam-zam awak. Tunggulah, kan dalam pokok kapal terbang. Bukan saya janji. Kenapa tak janji sendiri tadi? Sakit perut tak jawabnya? Dosa tak jawabnya? Dosa je kekau orang macam, ya Allah. Baru sampai Jeddah saja dah cicir dah semua. Ini pengalaman. Dalam bas dia cicir dah. Kenapa tak duduk? Tadi saya duduk depan. Lepas tu dia pula duduk. Saya kata duduklah, mana ada kosong. Sampainya sama. Punya otak ni. Tak dapat apa falsafah untuk pergi umrah. Apa dapat sa'i, apa dapat tawaf. Ni kekuatan. Kalau pergi saja buat noneng. Memang semua orang boleh buat. Tapi ujungnya apa? Bawa tak tawafnya balik rumah? Bawa tak sa'inya balik rumah? Tak. Sama ke empatnya? Sama je ibadah malamnya. Sama je malam baca Qurannya. Apa yang berubah? Tapi sebab banyak duit, pergi aja. Pergi, no problem. Cuba sponsor orang lain pula. Okay. Kalau orang tu dapat umrahnya biar mabrur, kita free dapat. Contoh, kata orang kaya. Tak sederhana. Jelas? Maka kekuatan pertama yang kita nak, rasa Allah sangat dekat. Rasa Allah tak pernah tinggal kita yang banyak tinggal Allah, kita yang banyak lupa Allah, kita banyak terima kasih dengan suami, dengan anak-anak, tapi sikit terima kasih dengan Allah. Sebab itu dari hari esok
Bangun, tidur, pegang kepala ni, ya Allah, Tuhan aku bersyukur, ya Allah, selama hari ni otak aku normal, ya Allah. Aku tak pernah bersyukur dengan hadiahmu ini, ya Allah. Dari hari ini sampai mati, aku nak bersyukur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu bagi aku telinga dari kecil sampai sekarang masih dengar, ya Allah. Tapi aku tak pernah bersyukur, ya Allah, dengan telinga yang ada ini, ya Allah. Aku teringat, aku dengar yang kotor-kotor. Aku tak dengar ayat Quranmu. Aku tak dengar YouTube ceramah-ceramah, ya Allah. Aku dengar handphone, ya Allah. Nangis, mesti nangis. Engkau bagi aku mata, ya Allah. Aku celik dari dulu sampai sekarang, tapi aku tak melihat kehebatanmu. Aku tak rasa engkau dekat. Aku tak rasa segala nikmat yang kamu bagi ini sebagai nikmat, ya Allah. Tak ada sehari pun tak nampak, tapi bersyukur tak dengan mata. Jaga tak mata tengok apa-apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tengok aja, tak kisahlah. Mata aku suka akulah. Yes. Betul tak? Pegang jantung ni, ya Allah, ya Tuhan. Dari dulu sampai hari ini jantung ni belum pernah berhenti, ya Allah. Bermakna Engkau belum pernah tinggalkan jantungku ini, ya Allah. Aku dari hari ini sampai mati, aku nak bersyukur denganmu, ya Allah, atas jantung ini. Mudah-mudahan aku dimatikan dalam keadaan bersih suci, ya Allah. Mana tak nangis bangun pagi? Mana tak nangis lepas sujud? Subuh-subuh bertawakal dengan Allah, tampak mata. Jangan tengok dunia dulu, tengok kitab dulu, tengok Al-Quran dulu, tengok hadis dulu. Walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, itu tanda kamu rindu dengan Allah. Kamu nak sebut nama Allah. Ini masalah yang sedang melanda umat Islam. Atas sejadah rasa ada Quran, alam masjid rasa ada Quran, luar masjid, luar sejadah, entah ke mana pergi ke Allah. Boleh nampak apa dia? Ni kekuatan yang nak dibangun. Dari hari ini bawa dia di mana saja. I'm with you, you are with me. So please obey. Tolong bangun saya, tolong uruskan saya, ya Allah, ya Bari, Engkau yang Maha mengurus. Aku tak mampu urus diri aku. Jangan lepaskan aku walaupun sesaat, ya Allah. Ya Hadi, Engkau yang memberi petunjuk. Sebab itu nama-nama Allah 99 itu mesti lekat dalam darah, dalam daging. Kerana semua nama itu adalah ayat-ayat yang membantu kita untuk rasa dekat dengan Allah. Ya Allah, ya Wahab, Engkau yang Maha memberi, ya Allah. Kau bagi aku airnya, tapi dia tak cakap boleh minum ke tidak, ya Allah. Contoh, betul ke tak? Ada orang hidang kau hidang ni, bila nak suruh jemput makan ni? Betul? Dia dari tadi dah ada dah ni. Ini untuk doktor. Okey, baru dapat lesen, betul? Baru boleh minum, betul tak? Contoh, tak adalah saja. Ialah tidak pegang tangan kami, ya Allah. Aku tak tahu selama hari ini tangan aku ni paling banyak jasa, tapi aku tak pernah bersyukur, ya Allah. Aku tak boleh bayang hidup aku kalau tak ada tangan, ya Allah. Tapi terlalu sikit tangan ini memberi, terlalu sikit tangan ini buat baik, terlalu sikit tangan ini menerima, terlalu sikit, ya Allah. Aku jaga anak aku dengan tangan ini, aku jaga suamiku dengan tangan ini, aku membaca dengan tangan ini, aku menulis dengan tangan ini, ya Allah. Aku masak dengan tangan ini, ya Allah. Tapi aku tidak bersyukur, ya Allah. Bila kamu bersyukur, pasti aku tambah kebaikan. The more you give, the more you get. Aku nak jadi tangan yang di atas, ya Allah. Aku tak nak jadi tangan di bawah semua hidup, ya Allah. Dia pun RM1. Berapa ramai kita bersyukur dengan ni? Masih boleh jalan ni. Dah tak boleh jalan, so insyaAllah tu syukur, alhamdulillah. Masih boleh duduk, masih boleh meloncat, tak bersyukur pun. Mata masih boleh nampak, tak kisah pun. Kena kerja mana. Doktor, saya sekarang tak nampak dah, doktor. Saya kencing manis, baru nangis. Masa nampak tak nampak hebatnya Allah. Tak tengok ni, alam ni ciptaan Allah, milik Allah. Satu pun tak ada milik kita. Tapi kita kedekut macam nak mati. Betul atau tidak? None of us. Alau pokok tu yang kita tanam, walaupun kuih tu yang kita buat, it's not yours. Yang kamu buat belum tentu kamu telan. Yang kamu tanam belum tentu kamu makan. Sebab itu makanlah, tanamlah kerana nak sedekah, ya Allah. Tuhanku, badikan pokok ini berbuah untuk aku sedekah, ya Allah.
burung makan, orang makan, tukang kebun ambil, apa ambil, tukang ambil sampah ambil, silakan. Walaupun dia makan burung, walaupun dia makan manusia, walaupun dia makan ulat, tetap namanya sedekah. Tapi jangan sih, ini aku yang tanam. Contoh. Jadi dari hari ini, everything in your house is not yours. Satu Ibrahim Idham kata apa? Kamu boleh buat maksiat kalau kamu tidak guna rezeki Allah. Kalau kamu tak makan rezeki Allah. Boleh. Dalam dewan ni kita boleh bernapas sebab apa? Ada apa? Ada udara. Dalam udara ada apa? Oksigen. Apa oksigen bagi kat kita? Pernapasan. Ada jawapan lain? Apa oksigen bagi kat kita? Selain pernapasan, oksigen jadi pernapasan. Setuju? Ada jawapan lain? Kehidupan. Oksigen bagi kehidupan. Setuju? Betul? Betul. Jangan memang cakaplah betul tapi takut pula. Teruk doktor ni kan, segah-segah kita. Kok ngantuk-ngantuk jugalah, macam mana? Betul? Segah-segah macam ni pun kena dapat tiang tidur juga. Sebab bapa iblis dalam perut dah. Okay. Rumah mana paling banyak oksigen? Rumah? Rumah sakit. Oksigen paling banyak kantongnya di hospital. Betul ke tidak? Oh, tak tahu pula jawapan. Tak sangka. Doktor ni main gitu kan. Dia ada 10.30 dah. Okey. Kenapa ada kematian di hospital? Ada tangki oksigen ada 4 lori dah tak. Apa sebab mati? Ajal. Tadi oksigen bagi apa? Nampak tak? Nampak tak sesatnya kita? Nampak tak salahnya kita? Nampaknya cerai tak kita dengan Allah? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Kenapa kata oksigen bagi kehidupan? Ini jawapan anda sekalian tadi. Apa oksigen bagi kat kita? Kehidupan, pernapasan. Tak yakin. Keyakinan hilang dengan Allah. Oksigen tu makhluk, udara tu makhluk. Mana boleh makhluk hidupkan makhluk? Ni yang nak kena baca pakai pakai hati, bukan pakai logik. Inilah yang kita ajar pada anak. Betul atau tidak? Jangan main hujan, nanti demam. Demam kena hujan. Hujan tu apa? Rahmat Allah yang turunkan. Kenapa boleh demam? Nak tak hujan pun demam juga. Kita duduk rumah demam juga. Betul ke tidak? Jangan putus hubungan dengan Allah. Tadi bila anda bercakap, bila puan-puan kata oksigen bagi kehidupan, putus hubungan dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. Balik-balik zikir banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Kerana oksigen tidak boleh menghidupkan. Sebab itu di hospital ramai orang mati. Kerana yang mati kan siapa? Allah. Kalau yang matikan Allah, siapa yang menghidupkan? Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi kita hidup kerana siapa? Saya hidup sebab makan dah suplemen, bagi exercise, makan protein, makan segala benda gajah rimau. Sebab itu saya nampak muda. Nampak ke? Konon. Makanlah apa pun, hasilnya apa? Allah yang tentukan. Betul tidak? Sebab itu keyakinan adalah kunci untuk ilmu bantu kita. Ini keyakinannya masih longgar-longgar. Banyak skru nak kena ketat. Ada orang tengok jam dah. Betul lah, saya pun tengok jam juga. Kita tengok jam tandanya apa? Bila nak habis? Okey. Jelas? Siapa kita? Apa yang kita pakai? Pinjam dari Allah. Jangan saya pakai tudung merah. Jangan main-main. Saya kalau pakai tudung merah nak gambar lawa. Lawa tu siapa bagi? Allah. Tudung siapa bagi? Allah. Mati esok pakai tudung merah ke tudung hitam? Tak pakai dah. Jadi jangan bangga-bangga.
Kita bawa tudung yang kamu sayang tinggal, jubah yang kamu beli mahal tinggal. Dubai ke apa ke tetap tinggal, gelik-gelik tak gelik tinggal. Betul tidak? Maka sekali lagi bangun keyakinan hari ini kita belajar who am I? Siapa aku? Kalau aku tak punya apa-apa, kenapa sombong? Bumi aku pijak bukan bumi aku, kenapa nak sombong di bumi Allah? Ada apa? Wah, dagu naik tau. Ya. Nak apa? Datang orang kat gate, ada apa? Oh, alah sombongnya. Tantang yang datang tu malaikat. Ada apa? Pakai baju cantik ni minta sedekah. Di rumah saya ada ke Ahad yang datang pakai cantik macam saya. Assalamualaikum, saya minta sedekah. Terus tawarkan, bagi tahu jawatan saya minta sedekah. Apa pakai cantik sangat tapi minta sedekah? Saya hari lain kerja kedai makan, hari Ahad kedai makannya tutup, jadi saya minta sedekah. Kalau tengok baju tak nak pakai, tak nak bagi yo. Ni baju orang bagi, salah tak? Orang bagi kat dia, jadi bila nak pakai? Dia macam pakai macam nak bagi orang kahwin, tapi datang kat gate kita nak minta sedekah. Kita rasa macam mana? Ya Allah, pakai punya lawa, tapi pergi di rumah orang minta sedekah. Pahala ke dosa? Dosa buruk. Habis semua ibadah. Jangan dalam masa 1 saat Allah boleh telan semua ibadah kita. Sebab tak rasa ini bumi Allah, tubuh ini pinjam dari Allah, anggota ini Allah yang punya, pinjam. Aku nak pulang besok, bersih ke tidak? Nak dipulangkan dalam keadaan bersih ke kotor? Adakah tangan ini akan tarik kita ke neraka? Adakah mata ini akan tarik kita ke neraka? Adakah otak ini akan tarik kita ke neraka? Kerana aku tak pernah fikir pasal akhirat. Aku fikir dunia je. Dalam kepala otak saya mikir aku nak hidup, bukan fikir nak mati. Sebab itu fikiran boleh mendorong kita untuk lupa akhirat. Maka sekali lagi bangun kekuatan. Saya nak jadi hamba Allah. Bila hamba Allah, dia tengok banyak-banyak ke mana. Dia harus melihat ke mana aku nak pergi. Aku dah jalan lama dah, 66 tahun dah berjalan, tapi ke mana nak pergi. Tapi kalau masih dalam kepala otaknya besar dunianya, akhiratnya kecil. Sebab itu yang datang kaunseling dah kena lempang-lempung pun. Okay, dah ada yang kena sepak, ada yang kena pijak, ada yang kena heret keluar. Jadi awak datang nak dapat apa? Kalau dia tak suka awak, tak sayang awak, nak tunggu buat apa? Tapi saya sayang dia. Letih ya. Sebab suami, sayang suami besar ni, sayang Allah besar ni. Sayang dunia besar ni, sayang akhirat besar ni. Anak meninggal 3 bulan nangis. Okay. Kenapa nangis sampai 3 bulan? Redha ke tak redha anak awak dijemput Allah? Redha tapi sedih. 3 bulan nangis. Anaknya 4 yang diambil Allah nombor 2. Awak ada Allah ke tak ada ni? Ada akhirat ke tak ada ni? Ini amanah bagi pinjam je. Allah boleh ambil anytime. Kenapa awak mesti menangis? Bukan milik awak. Tapi tak belajar. Anak itu hadiah, anak itu pinjaman, anak itu amanah, anak itu pendinding api neraka, atau anak itu sumbat aku ke neraka. Yang mana satu? Sekarang saya mak balik syahadah anak, tengok balik Quran anak, tengok balik kepahaman anak tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang akhirat. Kalau ini tidak jelas, kita masuk, dia tak masuk. Kemungkinan kita tak jadi masuk sebab dia tak masuk. Okay, walaupun ada hadis kata kamu tidak menanggung dosa orang lain, tapi kalau dia ada kaitan dengan kita, dia anak kita. Ya Allah, itu ayah aku, mak aku, dia pergi masjid hari-hari, tapi aku dibiar tak solat. Dia baca Quran hari-hari, tapi dia biar aku tak kerti baca Quran. Jangan. Sekejap, sini. Ni ada anak kamu ni. Betul ke ni anak kamu? Betul. Boleh nampak? Kamu solat, kamu nak ke syurga, anak kamu nak ke neraka. Kamu tak didik anak kamu, maka kamu juga tersumbat sama-sama dengan anak awak. Sedih tak? Mudah-mudahan kita sedihnya sekarang, bukan sedihnya dari bawah tanah, bukan sedihnya sudah jadi alam arwah, bukan sedihnya di mahsyar. Mudah-mudahan sedikit yang kita bincang